Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Jessica John. Hari Selasa, 4 hari bulan Mei 2021. Apa khabar anda di rumah? Kami harapkan agar anda di rumah berada dalam keadaan yang sihat, keadaan yang selamat bersama dengan orang yang tersayang dan sebagainya. Dan Jess, apa khabar Jess? Selamat Khabar pagi. baik. Selamat pagi John. Saya tak payahlah tanya khabar John sebab ni nampak sihat walafiat je ni. Sehat, syukur. Tapi itulah, kita dah lama tak bersiaran Ya, dari betul. studio Betul. sebab dalam 2 minggu yang lepas kita lakukan siaran secara virtual, Betul, secara virtual. online, dan itulah rindu juga. Rindu tak nak masuk studio, Jess? Rindu, lama tak bercakap dengan John, berjumpa dengan John Kan. macam ni, bersua muka macam ni. Asyik. Kepada anda semua, terima kasih kerana sentiasa memilih Sejahtera Asia sebagai santapan pagi anda. Yes, betul. Ayat gas tu. Ayat gas, itulah. Rindu juga dengan gas. Kan, esok saya bersama dengan Gas. Wow. Dan seperti biasa kita akan bersiaran selama 1 jam di saluran 122 Astro dan juga My Freeview. Jadi pastikan anda teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, baik Jess, mungkin kita boleh kongsikan kepada penonton kita apa yang akan kita kupaskan topik bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Okey, kita ada 2 orang tetamu istimewa John. Okey. Iaitu bersama dengan Dr. Alexon Nilian, pensyarah Fakulti Sains dan Teknologi Sumber UNIMAS. Topik beliau akan mengenai tingkatkan kualiti produk makanan tempatan Sarawak tembusi peringkat antarabangsa. Dan lagi seorang lagi tetamu kita yang akan mengupas lebih lanjut mengenai tajuk-tajuknya pada hari ini adalah bersama dengan Nur Azalinda binti Nawawi atau lebih mesra dipanggil Linda Che, pemilik Gangnam Banchan. Tahu tak apa tu? Gangnam Banchan. Kedai makanan Korea. Betul, kedai makanan Korea. Tapi kita nak tahu lebih lanjut, John. Saya pasti ramai dekat luar sana pun nak tahu apa kedai makan tu. Ya. Dia orang Sarawak kan? Ya, dia orang Sarawak. Dia orang Sarawak tapi mengendalikan sebuah restoran Korea. Jadi hari pagi ini topik kita pasal makanan lah. Yang first tadi mengenai tingkatkan kualiti produk makanan tempatan. Dan yang kedua makanan Korea. Jadi itulah lapar ni pagi-pagi. Tapi kepada anda yang berpuasa, yang dah pun bersahur pagi tadi, jadi selamat berpuasa lah. Lagi tinggal beberapa hari saja lagi. Betul. Lepas tu raya je. Lebih kurang seminggu saja lagi, 7 ataupun 8 hari lagi, dan bakallah sambut bulan Aidilfitri. Yap. Jadi guess pula. Jadi itu topik kita pada pagi ni, yang dua tadi. Dua topik hari ni. Tapi ni ada satu topik yang kita nak kupaskan, yang kita nak bincangkan bersama yang tengah hangat ya, kita boleh katakan John. Yang tengah hangat apabila baru-baru ni pada hari Ahad hari itu permohonan vaksin AstraZeneca. Jadi Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID Kebangsaan Khairy Jamaluddin menyatakan bahawa vaksin tersebut ada akses kepada orang yang ingin menerimanya secara sukarela. Dan pada hari Ahad itu kurang daripada 4 jam seramai 268,000 individu ataupun pemohon vaksin AstraZeneca sudah selesai didaftarkan. Dan vaksin COVID-19 AstraZeneca ini, Jess, menunjukkan keberkesanan yang tinggi dalam ujian klinikal di UK, Brazil, Afrika Selatan dan juga Amerika Syarikat. Dan vaksin ini juga telah pun diluluskan oleh bahagian regulatory farmasi negara terhadap jangkitan COVID-19 kepada dewasa yang berumur 18 tahun ke atas. Dan juga Menteri Penyelaras YB Khairy Jamaluddin juga pernah menawarkan vaksin ini untuk digunakan di Sarawak, Jess. Di Sarawak, betul. Itu adalah khabar baru-baru ini ya, John. Di mana sebenarnya kita ada isu mengenai vaksin AstraZeneca ni. Orang katakan vaksin AstraZeneca ni ada efek yang berbahaya ya. Di mana khabar buruk muncul ya daripada penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca ni, di mana sejumlah negara juga telah menghentikan penggunaan ataupun penjutikan vaksin COVID-19 AstraZeneca ini kerana kemunculan efek sampingan yang berbahaya. Sebanyak contohnya 8 negara Eropah yang menghentikan sementara penjutikan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Hal itu menyusulnya ada laporan mengenai pembekuan darah, John. Sebab tu mungkinlah kita was-was nak menerima vaksin COVID-19 AstraZeneca ini. Namun Sarawak masih dalam di tahap perbincangan, betul tak, untuk menerima masuk ataupun menerima pakai vaksin COVID-19 mungkin masih dalam peringkat perbincangan. Tetapi baru-baru ini Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian ada kongsikan dekat laman Facebook beliau bahawa Sarawak tidak akan gunakan vaksin AstraZeneca ini untuk program imunisasi kebangsaan di Sarawak buat setakat ini. Jadi kita tak tahu, mungkin di masa yang akan datang selepas mendapat macam dah ramai yang mendaftarkan diri, ramai yang menerima, mungkin Sarawak akan lebih mengkaji dengan lebih mendalam sama ada adakah vaksin ini akan digunakan pakai di negeri Sarawak. Dan kalau tak silap saya,
semalam Jess ada lakukan macam tinjauan lah, ataupun survey selidik di online, di Instagram Jess, Instagram, Facebook saya ada buat. Jadi antara kita ada bertanyakan pendapat orang ramai sama ada wajar ataupun tidak vaksin AstraZeneca ini diguna pakai di dalam Sarawak. Jadi salah satu respon maklum malas daripada responden iaitu mereka katakan kalau tiada pilihan boleh, apa salahnya? Itu kalau tiada pilihan. Kita dapat lihat betul. Ini lebih mencegah lebih baik daripada mengubat. Itu adalah salah satu kata-kata responden, dan ada juga John yang bersemangat nak menjadi orang yang pertama nak menerima vaksin AstraZeneca ni John. Betul. Excitednya tu boleh nampak dekat skrin yang roll dekat skrin anda tu, nampak tak? Itu adalah salah seorang ataupun antara mereka yang memberi maklum balas mengenai penerimaan vaksin AstraZeneca ini. Jadi kalau kita lihat rata-rata daripada respon oleh penonton kita, rata-rata mereka sebenarnya tak sabar untuk menerima vaksin. Jadi mereka sebenarnya pun juga tidak memilih, tak kisahlah sama ada vaksin dari Pfizer, AstraZeneca ataupun Sinovac. Saya rasa sekarang kebanyakan rakyat ataupun anak muda rasa macam tak sabar. Tak sabar, betul. Nak mempercepatkan lagi proses vaksinasi, dan mereka tak sabar sebab kalau kita lihat dekat Semenanjung Malaysia, di mana permohonan AstraZeneca ini dibuka kepada penduduk yang berada di Kuala Lumpur dan juga Selangor. Betul. Sebenarnya ramai rakan-rakan saya di Semenanjung Malaysia, di KL dan juga Selangor yang menetap di sana telah pun mendaftarkan diri dan menjadi penerima. Wow, dan mereka sangat teruja. itu. Mereka berkongsi dekat laman sosial, dekat Instagram, dekat Twitter dan juga Facebook masing-masing bahawa mereka sebenarnya tak sabar untuk menerima vaksin AstraZeneca ini. Walaupun kita tahu, kita banyak baca berita mengenai pembekuan darah dan sebagainya, tapi Jess, menurut kajian hanya 0.004% sahaja, that means only 1 in 4 million yang akan mungkin mengalami, jadi persentasenya sangat-sangat rendah. Sebenarnya kalau kita makan makanan yang tak berkhasiat ataupun kita mengamalkan tabiat merokok, lagi tinggi. Betul, mungkin ada peratusannya kemungkinan untuk menerima efek itu. Jadi bagi saya tak perlu risaulah. Jadi saya pun harap agar Kerajaan Negeri Sarawak boleh mempertimbangkan keputusan untuk penggunaan vaksin AstraZeneca ini di negeri kita. Sebab kita lihat kes dekat Sarawak pun makin meningkat, Jess. Betul, memang makin meningkat secara mendadak, John. Saya tak expect perkara ini akan terus macam tu. Tapi itulah hakikatnya, John. Kita berada di dunia sekarang ini, di Malaysia, khususnya di Sarawak juga, tak sangka peningkatan secara mendadak. Dan nak dekat perayaan Punjor, saya ni merasa bimbang sebenarnya. Walaupun kita tak sabar nak menyambut perayaan tersebut. Tapi apapun, kita akan war-warkan kepada mereka semua bahawa penjagaan SOP itu sebenarnya sangat penting. Walaupun sudah menerima vaksin sepenuhnya. Yes. Kalau terima vaksin itu tak semestinya anda bebas daripada jangkitan itu, tapi itu hanya untuk mengurangkan risiko kalau berlakunya kalau berlakunya side effect yang teruk, kesan yang teruk akibat COVID-19. Jadi vaksin ini untuk mengurangkan risiko kesan tersebut. Kalau Jess sendiri, kalau diberi peluang untuk memilih vaksin ataupun diberi peluang untuk menjadi penerima secara sukarela vaksin AstraZeneca ni, adakah Jess akan pergi? Boleh. Saya boleh pergi secara sukarelanya. Dah tak sabar dah ni. Betul, dah tak sabar. Lepas tu kita boleh buktikan kepada rakyat juga, John, bahawa vaksin itu sebenarnya selamat. Tak semestinya kita menerima vaksin AstraZeneca ni kita akan menerima efek sampingan yang berbahaya. Betul. Itu bergantung kepada individu seseorang, badan seseorang itu. Jadi pemakanan, cara penjagaan diri itu pun memainkan peranan dalam menerima vaksin COVID-19 ini. Betul. Jadi itulah penting sebenarnya untuk kita menerima, dan untuk maklumat lanjutlah kita nak kongsikan, seramai 1.4 juta individu telah pun divaksinasi di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan, dan kalau kita lihat jumlah pendaftaran pula dah pun mencecah lebih daripada 9 juta individu telah pun mendaftar. 9 juta sudah. Sebelum ni saya dimaklumkan, John, saya ada terbaca satu artikel di mana 8,000 mereka yang memohon melalui MySejahtera untuk mendapatkan vaksin telah membatalkan. Membatalkan. Betul, sekarang ini pula jumlah yang sangat banyak menerima. Betul. Sebab menurut Menteri Penyelaras juga, Khairy Jamaluddin, pembatalan ini melibatkan atas sebab-sebab yang mungkin tidak dapat dielakkan. Mungkin mereka ada urusan yang sangat penting, yang lebih penting yang harus mereka pergi, dan mereka akan reschedule lagi.
Reschedule. Bukan sebab tak nak, mereka nak tapi mereka tak boleh. Jadi tak apa. Kalau boleh sebaik-baiknya jangan ubah. Saya cakap jangan tak datang. Kalau dah disetkan appointment, mungkin boleh atur dengan pihak dengan bos ke awal cakap okey saya nak cuti hari ini saya akan terima vaksin dan mungkin bolehlah anda pergi. Mereka boleh bagi, tak ada masalah kalau minta. Betul tak? Jadi itu saja antara perkongsian yang kami nak kongsikan kepada anda mengenai vaksin COVID-19 AstraZeneca ini yang menjadi perbualan hangat di antara kita sekarang ni di media sosial dan juga di bersemukalah. Jadi kita akan berehat sebentar, selepas ni saya dengan Jess akan kembali lagi dengan tetamu kita selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia, masih lagi bersama dengan saya dan juga Jonathan Ding. Jadi hari ini John, kita ada tetamu istimewa. Di mana kita akan membincangkan topik mengenai tingkatkan kualiti produk makanan tempatan Sarawak, tembusi peringkat antarabangsa. Dan kita ada bersama dengan Dr. Ilek Sendilian, iaitu pensyarah Fakulti Sains dan Teknologi Sumber UNIMAS. Selamat pagi Doktor, apa khabar? Apa khabar? Selamat pagi. Pertama kali datang ke Sejahtera Asia, TVS. Ya, pertama kali dan pertama kali pengalaman live juga. Pengalaman live Selalunya sebelum ni? ikut recording, rakaman bersama Esra Awani, RTM. Pertama kali bersama TVS. Boleh saya tanya doktor sikit tak? Ya, boleh. Doktor bangsa apa? Saya bangga, ya. Saya bangga dengan bangsa saya dimanapun saya pergi. Saya adalah bangsa Sebob. Sebob. Okey. Orang Sarawak pun tahu tak bahasa Sebob apa? Jarang dengar. Jarang dengar kan? Walaupun saya orang Sarawak. Walaupun orang Sarawak kan. Jadi ia adalah salah satu minoriti yang ada di Sarawak dan populasi kami adalah 10,000 ke bawah. Tak ada buah kampung yang ada di Sarawak inilah. Itu keunikan kita di Sarawak. Dalam golongan orang Ulu juga lah. Ya, kami dalam golongan orang Ulu, bahasa yang berbeza. Bahasa yang berbeza. Wow, saya ada 2 orang lelaki dari orang Ulu ya, suku kamu orang Ulu hari ini. Okey, contohlah kalau bahasa beza, kalau makan cakap macam mana makan? Kami katakan itu agak basic dalam orang Ulu itu kami katakan kuman. Kuman sama. Tapi kalau jalan kan lain. Okey, jalan. Jalan kami cakap belakau. Selalunya kalau sebab dia banyak menggunakan dari dalam. Kau. Kalau makan tadi kuman ya? Kuman. Ya, itu senang memang saja. Kalau Melanau pun uman. Uman. Kalau kenyah kuman, kayan pun tu. lebih kurang. Kuman. Semua dia ada kuman. Saya rasa penonton kita belajar sesuatu yang baru hari ini. Yes. Baiklah doktor, kita terus kepada topik kita pada hari ini di mana Okey. industri makanan semakin berkembang bukan sahaja di Sarawak tetapi di Malaysia. Apakah keperluan asas kepada pengusaha makanan untuk memenuhi syarat dalam mencapai keperluan minimum untuk memasarkan sendiri produk mereka? Jadi saya selalu memberi ilustrasi kepada saya boleh katakan sebab saya sudah biasa memberi training di luar bersama dengan masyarakat kita di Sarawak. Saya selalu memberi ilustrasi begini. Apabila kita ingin memandu, seharusnya kita ada driving lesson. Jessica ada driving lesson? Ada. Jonathan ada driving lesson kan? Jadi apabila kita tidak ada driving lesson, adakah kita memandu secara sah ke tidak sah? Tidak sah. Tidak sah. Apa-apa yang tidak sah itu mungkin boleh dikenakan atau bukan mungkin akan dikenakan Hukuman. compound. Jadi sama juga bekerja dalam industri makanan. Di dalam industri makanan di Malaysia ini kita tertakluk di bawah Akta Makanan 1983 ataupun kita katakan sebagai peraturan ataupun peraturan di bawah dia adalah peraturan kebersihan makanan 2009 di mana mewajibkan peraturan 30 dan 31 mewajibkan semua orang yang terlibat dalam industri makanan di Malaysia harus ada kursus pengenali makanan dan juga peraturan 31 katakan ada kata-kata vaccination. Ya, ini adalah keperluan yang wajib sekiranya baik dia daripada home based food ataupun sampailah ke kilang yang besar sekalipun mereka harus melalui proses-proses ini barulah mereka boleh bekerja dalam industri makanan di Malaysia. Oh, maksudnya kalau jual dekat tepi jalan tu maksudnya jual-jual kuih ke apa ke tu pun sama juga. Ya, ada basic sepatutnya. Itu seperti saya katakan tadi kalau mau mandu mesti ada lesen. Di dalam industri lebih makanan di Malaysia ya? seperti itu dan betul apa yang Jessica katakan bukan apa kerana kita mementingkan keselamatan. Keselamatan itu juga menjurus kepada kualiti makanan itu tersendiri. Baru orang akan lebih percaya, betul tak? Ya, baru orang lebih percaya dan kita juga nak standardkan erti kebersihan di kalangan pengenali kita. Sebab ada orang yang biasa bersihnya, okey letak makanan di atas meja,
ataupun di atas lantai itu biasa. Tapi dalam industri makanan, apa-apa makanan tidak boleh diletakkan atas lantai. Itu kan kita nak standardkan semua katakan semua pemahaman tentang kebersihan dan keselamatan makanan itu sendiri ya di Malaysia ini. Itu standardnya ya John. Ya, Kalau standard. kita dekat kampung, kita makan-makan dekat rumah, memanglah kita makan atas lantai. Tapi tak apa, tapi ini ada itu standard sesama rumah, tak betul. apa. Itu bukan untuk dijual ataupun bukan untuk digunakan untuk tapi untuk atau program. bermakna tak boleh makan dekat atas lantai sama sekali. Ya, tapi kerana concern kita adalah kebersihan. Banyak faktor-faktor luaran yang mungkin kalau di lantai itu mungkin ada contamination, kita kata pencemaran yang lain mungkin akan melekat dekat sana dan boleh membawa sedikit sebanyak pencemaran silang kita kata dalam industri makanan. Nanti tak nak pula orang makan makanan kita dapat food poisoning lah. Food poisoning. Food poisoning lah yang paling Betul. Jadi Dr. Alex, kita nak tahu juga sekarang dekat UNIMAS sebagai seorang pensyarah fakulti sains, apa subjek yang diajar? Adakah mengenai makanan juga? Di UNIMAS 5 hari bulan 5 ini adalah yang tarikh yang sangat bermakna bagi saya, di mana 5 hari bulan 5 adalah first date saya report duty di UNIMAS. Dan sangat bagus saya datang di TVS. Ini remind saya betapa career saya di dalam berapa tahun nanti? pensyarah. Ini adalah 6 tahun ya. 6 Wow. tahun dan di UNIMAS, dan salah satu an honor for me to serve one of those universiti yang ada di Sarawak. Dan saya mengajar bioteknologi di bawah Fakulti Sains dan Teknologi Sumber. Apa? Bioteknologi. Dan di bawah bioteknologi itu adanya kepakaran masing-masing. Setiap pensyarah dia ada kepakaran masing-masing, dan saya itu lebih kepada makanan dan keselamatan makanan yang sangat related dengan industri makanan di Malaysia. Ya, bukan jadi di Sarawak tapi di Malaysia secara amnya lah. Adakah ini berkaitan juga dengan cara pemakanan, dengan cara pengambilan makanan secara yang sehat ke, macam sekarang setengah suku-suku suku-suku separuh. Suku-suku separuh, setengah suku. Suku-suku separuh. Adakah itu berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Alex sendiri? Sedikit sebanyak berkaitan. Sedikit sebanyak berkaitan di mana itu lebih kepada kualiti makanan. Kualiti makanan yang secara tidak langsung menjurus kepada kesihatan kita sebagai pengguna. Sebagai orang yang mengamalkan, kalau suku-suku separuh tadi itu, of course itu adalah berbicara mengenai yang saya boleh katakan hidup sehat. Hidup sehat sendiri itu yang pentinglah. Di dalam industri makanan ini terlalu, saya katakan, terlalu wide, terlalu luas. Ya. Dan ia adalah sesuatu yang saya sendiri, apabila saya berada dalam industri makanan, sesuatu yang excited, sesuatu yang terujalah untuk melihat, apatah lagi kita ada produk Sarawak sendiri. Itu yang saya rasa, ini adalah sesuatu peluang yang besar untuk kita di Sarawak ini. Dan juga doktor, kita nak tanya pendapat doktor sendiri. Pada tahun 2019, Sarawak dikatakan membelanjakan sekitar 4.26 bilion untuk mengimport masuk makanan asas ke negeri ini, dan di dalam jumlah keseluruhan termasuklah contohnya beras macam itu. Jadi ini laporan dipetik daripada Astro Awani, iaitu pada 3 Mei 2019. Okey, pada pendapat doktor, Sarawak masih mengimport makanan asas, sedangkan kita boleh menghasilkan ataupun mengeluarkan produk sendiri. Kenapa itu doktor? Jadi ini adalah kalau berkenaan dengan ekspor, ya, kemudahan asas seperti beras itu, boleh saya katakan beras ini di bawah Bernas lah. Jadi untuk memberi hujah yang memberi pendapat yang lebih spesifik itu sukar bagi saya, kerana itu adalah di keperluan bahagian Bernas sendiri. Namun secara peribadi, kenapa kita perlukan import sebenarnya? Ya, kenapa kita perlu import? Kerana kita ingin menampung apa yang tidak cukup di Sarawak. Sebab itulah kita perlukan ada kemudahan-kemudahan asas yang perlu datang. Dan contohnya beras. Beras sendiri, untuk pengetahuan kita, dia memerlukan masa, ya, daripada padi pergi ke beras. Saya sebagai seorang anak petani dan ibu bapa saya pun menanam padi juga. Saya melihat ada kesukaran ataupun ada cabaran di sana tu. Lagi-lagi padi huma, kan. Jadi ada kesukaran di sana. Namun beras ini, ya, jika diberi peluang, ya, kepada petani-petani ini, tidak mustahil beras kita ataupun produk kita akan sama kualiti dengan produk-produk yang ada di luar. Contohnya. Jadi saya lihat banyak perkara-perkara yang dilakukan oleh kementerian juga, ya, dalam insentif-insentif untuk membantu petani kita, seperti insentif baja lah, insentif subsidi lah yang diberikan kepada para petani kita. Namun begitu ini perlu mendapat juga, ya, sokongan-sokongan daripada badan-badan yang lain untuk membantu petani-petani kita dalam meningkatkan mereka punya teknologi pertanian ini sendiri. Ya, kita ada banyak agensi-agensi pembimbing yang di luar sana yang banyak bantu. Saya sendiri
Saya sendiri banyak bekerjasama dengan bahagian Agrofood, Jabatan Pertanian Sarawak, dan saya diberi kesempatan untuk mereka tahun lepas ya saya menjelajah satu Sarawak dan membantu memberi saya katakan memberi dorongan dan bimbingan kepada para pengusaha di bawah mereka. Jadi maksudnya import ni sebenarnya John kerana kita ada kekangan sedikit ya. Kerana untuk membesarkan padi ataupun untuk mendapatkan beras itu sendiri mengambil masa sebenarnya. Betul. Dan jadi itu sebabnya. Sedikit tambahan lagi adalah jika yang import tadi namun begitu menjadi kekhawatiran kita di saat pandemik ini lagi. Di saat pandemik ini tiba-tiba negara pembekal kita yang selama ini dia katakan kami tidak dapat lagi membekar kerana kami ingin mencukupkan bekalan kepada negara kami sendiri. Jadi itu salah satu kekhawatiran yang kita mungkin hadapi. Tiba-tiba terputus. Namun jangan risau. Kita di Sarawak ataupun Malaysia mereka ada plan-plan tersendiri. Yang selain daripada negara ini ada lagi negara-negara lain yang boleh mengeluarkan. Namun jika import ini yang selalu menjadi juga kekhawatiran kita adalah apabila ada faktor geopolitik kita katakan. Geopolitik ini yang menjadi apabila terjadi ketegangan. Ketegangan saya kata itu adalah diplomasi di antara kita dengan negara itu, jadi sedikit sebanyak ini akan mempengaruhi bekalan bahan mentah. Itu antara satu faktor, salah satu faktor sebenarnya tadi John. Tapi apapun sebenarnya untuk mengimport makanan juga, sebenarnya kita sendiri juga sebagai pengguna mempunyai banyak pilihan. Jadi kita tak terhad sahaja. Jadi kita nak tahu lebih lanjut lagi, tapi kita nak berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan juga Jessica John, dan Jess, kita juga bersiaran secara langsung di Facebook TVS. Jadi kepada anda yang mungkin tak ada TV, boleh saksikan kita secara langsung di Facebook TVS TV. Baik, jangan lupa follow dan juga like page TVS TV ya. Baik, kita masih lagi bersama dengan Dr. Alexan Nilian, pensyarah Fakulti Sains dan Teknologi Sumber. Kita membicarakan mengenai tingkatkan kualiti produk makanan tempatan Sarawak untuk tembusi peringkat antarabangsa. Jadi doktor, kita nak tanya juga, selain daripada produk pisang tanduk, kelapa, lada hitam dan pes durian yang sudah pun dieksport ke Semenanjung Malaysia dan juga negara-negara jiran seperti Singapura dan sebagainya, apakah lagi antara produk makanan tempatan lain yang berpotensi tinggi untuk diperkenalkan dan dikomersialkan di peringkat antarabangsa? Mungkin seperti yang saya kongsikan pada mula tadi, di mana pada tahun lepas saya diberi kesempatan bersama Agrofood, Jabatan Pertanian Sarawak, untuk pergi ke setiap daerah yang ada di Sarawak. Dan apabila pergi ke sana, saya mempunyai kesempatan kepada pengusaha makanan kita, makanan lokal. Dan di sana saya melihat, wow, banyak sebenarnya di setiap daerah yang di Sarawak ni dia ada makanan dia tersendiri. Contohnya kalau di Sibu terkenal dengan dabai. Yang orang katakan Sibu Olive. Ya, dabai ini adalah hanya yang ada di kebanyakannya ada di Sarawak, dan potensi dia sangat tinggi. Dan saya juga berkesempatan apabila melihat mereka memproses dabai ini menjadi mayonis, menjadi keropok dabai, menjadi apalagi halwa ya, seperti kurma ya. Jadi banyak produk-produk kita yang boleh berpotensi jauh. Dan juga Sarawak sendiri terkenal dengan yang saya katakan sebagai terong asam. Terong asam Sarawak. Jadi ini terus lapar. Jadi terong asam Sarawak ni kita terkenal dengan terong asam Sarawak, dan terong asam Sarawak ni demand dia sangat tinggi. Dan saya juga ada opportunity lah, berkesempatan untuk bersama dengan pengusaha dia, dan mereka katakan salah satu cabaran kita adalah kekurangan bahan mentah yang dihasilkan, di mana produk huluan ini yang menjadi cabaran kita. Jadi apabila sudah ada demand yang tinggi di luar, tiba-tiba bekalan mentah itu tidak mencukupi. Jadi sekarang ini mereka banyak memberi awareness, banyak memberi kesedaran kepada orang-orang kita dalam meningkatkan sosioekonomi. Agrofood
adalah salah satu faktor dia. Even saya sendiri bekerjasama dengan coffee industry. Coffee industry yang ada di Sarawak. Penggemar kopi dah ni. Ya, saya adalah seorang penggemar kopi juga. Saya tak boleh terima lah. Kopi sedap lah, Jess. Jadi kopi ni mungkin Jess boleh terima yang ini yang kita katakan Sarawak Liberica Coffee. Sarawak Liberica Coffee, jika orang concern dengan dia punya acidity, Sarawak Liberica Coffee antara mempunyai asid yang rendah. Dan ini memberi rupa-rupanya di Sarawak kita ada kopi yang lama sudah dipulaukan contohnya. Dipulaukan itu, dan ia menjadi salah satu produk yang boleh produk Sarawak yang boleh dipasarkan ke luar negara. Jadi ini yang saya bekerjasama dengan industri kopi sehingga saya menjadi ke tempat saya. Sehingga saya membawa industri kopi ini datang ke kawasan saya, kawasan Tinja, dan di sana memberi kesedaran kepada orang untuk menanam kopi. Dan di Sarawak sendiri ini banyak sebenarnya, sekali lagi saya katakan, produk-produk kita selain daripada terong asam, dabai, dan mungkin TVS sendiri mungkin boleh membuat salah satu talk ataupun dokumentari mengenai khas untuk produk Sarawak bagi menaikkan. Dan saya juga terbuka kepada idea-idea di luar sana ataupun TVS sendiri jika boleh bekerjasama dalam mempromosikan produk ini ke luar negara. Jadi itu nanti atur. Kita boleh aturkan. Baik, kalau didengar John, produk Sarawak ataupun buatan tempatan ni banyak kegunaannya ataupun banyak manfaatnya, benefitnya. Tapi kita masih juga orang katakan banyak segelintir daripada masyarakat masih juga memilih produk import. Bagaimana menurut doktor, bagaimana cara untuk mengubah stigma ini? Mampukah produk makanan tempatan ini bersaing dengan produk import? Jadi tidak dinafikan perkara ini. Even pun saya sendiri pun pada mulanya apabila saya tidak menemui saya katakan fakta ini, kalau ada produk di supermarket, yang nampak je packaging cantik, mesti produk import. Kalau produk import, dia mesti sedap, dia mesti berkualiti kan. Jadi mindset kita sebagai pengguna sudah bertukar, dan itu sukar untuk kita memberi mindset yang baru kepada mereka kalau tidak ada bukti. So itulah kita melihat orang-orang awam sekarang, pengguna sekarang, mereka sangat bijak dengan dunia tanpa sepadan. Klik saja di handphone ataupun klik saja di laptop, semua maklumat boleh keluar. Jadi kesedaran pengguna, saya sangat respect dengan pengguna kita. Mereka katakan, produk ini lulus KKM ke tidak? Kalau begitu, mereka ada kesedaran. Betul. Kalau lulus KKM ini, so itulah KKM sendiri, bahagian BKKM, bahagian keselamatan kualiti makanan, mereka menggalakkan pengiktirafan yang kita katakan program jaminan keselamatan makanan, yang secara tidak langsung akan menjurus kepada kualiti makanan itu sendiri. Contohnya, produk yang paling senang, isotonic drink Jerman dengan isotonic drink Malaysia. Jadi orang akan pilih, bagus saya beli isotonic drink Jerman sebab kualiti, mereka mikirkan kualiti, tapi sebenarnya fungsi dia sama. Fungsi isotonic sama, membantu elektrolit dalam badan kita. Jadi mungkin kerana mereka diiktiraf oleh badan-badan yang gah. Badan yang gah atau brand yang gah seperti USFDA. Siapa yang tidak mahu USFDA? Pasti dia punya jaminan tu. Namun kita di Malaysia ini, kita juga ada agensi-agensi pembimbing yang lain yang banyak membantu industri kita membolehkan makanan kita, produk makanan tempatan setaraf ataupun setanding dengan produk-produk import seperti Sirim, seperti Mardi. Mereka banyak membantu dari segi packaging, membantu dari segi memperbaiki dia punya kualiti dari segi rasa, tekstur dan lain-lain juga. Itu juga bergantung kepada penduduk tempatan sendiri juga, John. Betul. Itulah kita kena banyak memberi sokongan kepada produk-produk tempatan dan memberi kepercayaan kepada produk kita sendiri. Okey, jadi doktor, seiring dengan usaha Kerajaan Negeri Sarawak untuk mengurangkan kebergantungan barang-barang import ini, mampukah industri makanan kita menyahut cabaran ataupun seruan ini, terutamanya dalam menaikkan produk makanan tempatan Sarawak, terutamanya untuk produk Sarawak? Jadi untuk kita mengatakan kebergantungan kepada import itu sukar untuk kita katakan kerana kita lagi masih kekurangan yang seperti katakan bahan mentah yang ada. Namun tidak mustahil produk kita, saya katakan sekali, berdaya saing
selari dengan produk-produk import tu. Jadi dengan adanya sekali lagi bantuan-bantuan ataupun sokongan daripada badan-badan yang berkenaan lah. Contohnya saya ada pengalaman di mana saya bekerjasama dengan industri kerepek pisang, kerepek pisang pengerasa di Kota Semarahan. Dan owner dia sendiri kerana dia tidak mahu ada putusnya bahan mentah, mereka menanam sendiri. Mereka menanam sendiri dan memproses menjadi kerepek sendiri. Secara tidak langsung, mereka juga membantu kaum dia punya kampung tu untuk berjual kepada mereka. Sehinggakan, ini paling lucu dia, sehinggakan pisang tu pun boleh dicuri dan dijual kembali kepada mereka. Jadi kita tengok betapa sosial ekonomi ini dicuri lepas tu jual kembali kepada mereka. Jadi ada isu di sana dan ini saya boleh katakan sebagai food security di sana. Jadi di mana mereka memerlukan sokongan daripada selain daripada kerajaan, mereka memerlukan sokongan daripada badan bukan kerajaan. Mereka terbuka dengan agensi lain dalam bukan saja menyuntik dana, tetapi dari segi yang saya boleh katakan technical, R&D, research and development yang berterusan, dalam mementingkatkan kualiti mereka punya pertanian sehinggalah menjadikan produk mereka itu konsisten ada, bukan saja di pasaran lokal tapi di pasaran antarabangsa. Dan ini saya boleh melihat jika ada orang yang boleh membantu, bukan saja dari dana, tetapi dari segi aspek-aspek kepakaran begini, saya rasa industri makanan di Sarawak amnya boleh melompat ke satu yang lebih tinggi, iaitu ekspor tersendiri lagi. Wow, satu penerangan yang sangat informatif. Ya, betul. Tapi kita sebagai penutup lah, kita tahu apakah nasihat doktor kepada pengusaha produk makanan tempatan Sarawak dalam usaha untuk menjadikan perniagaan makanan sebagai faktor sosioekonomi dalam jangka masa yang akan datang ataupun jangka masa yang panjang ni? Ini sedikit sebanyak apa pengalaman saya selama berada di industri makanan adalah jika mereka ingin terlibat dalam industri makanan, seharusnya mereka mempunyai basic knowledge. Adapun knowledge yang memang kalau dia terbaik kimchi, maka dia banyaklah belajar cara proses kimchi. Jika dia kerepek pisang tadi, seboleh-bolehnya dia mahir daripada hiliran sehinggalah daripada huluan sehinggalah hiliran produk itu. Jadi kepakaran dia spesifik dan terfokus dan juga terbuka kepada bimbingan-bimbingan daripada agensi yang lain seperti saya katakan tadi itu MARA, SIRIM, Jabatan Pertanian Sarawak. Jadi dan beradalah di dalam track industri makanan yang betul. Contohnya dalam pengisrafan persijilan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Mesti GMP, HACCP. Dalam pengurusan makanan ni harus ada semua tujuan. Betul. Food security itu yang paling penting. Perlu jalani latihan, perlu pergi jalani kursus dan sebagainya untuk mendapat sijil-sijil dan dapat pengiktirafan daripada badan-badan yang berkaitan, yang penting. Jadi baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Dr. Elixir atas perkongsian yang sangat manfaat. Dan selamat menyambut ulang tahun yang ke-6 tahun ya. Bersama dengan Unimas. Bersama dengan Unimas. Sempat promosi Unimas sekejap. Baiklah, terima kasih kerana meluangkan masa lagi sekali. Baik John, kita akan ke topik yang seterusnya, tapi itu sebentar nanti. Jadi jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. Itu dia tadi antara topik yang kita bincangkan sebelumnya bersama dengan Dr. Elixir. Jadi sekarang ni, John, nak tanya, John pernah pergi Korea tak? Korea? Pernah? Pernah? Kenapa jasanya? Pandai cakap Korea tak? Pandailah sikit-sikit. Ialah biasa annyeonghaseyo, kamsahamnida. Jadi kita nak cakap annyeonghaseyo dengan tetamu kita pada hari ini bersama dengan Nur Azalinda binti Nawawi ataupun lebih mesra dipanggil Linda Che. Jadi Linda akan membincangkan topik mengenai Gangnam Banchan, makanan Korea tulen di Kuching. Kita nak tahu apa itu Banchan. Jadi kita akan bersama dengan Linda. Baik, selamat pagi Linda dan selamat datang. How to say annyeonghaseyo? Sebenarnya cakap selamat pagi dalam bahasa Korea? Annyeonghaseyo cukup. Annyeonghaseyo sama. Cukup. Nya ada lain, but it's better to just say annyeonghaseyo. So pagi, petang, malam, hello is annyeonghaseyo. Sama je. Annyeonghaseyo sama juga. Jadi Linda, kita nak tahu apa sebenarnya makanan Banchan ni? Banchan tu perkataan Korea untuk side dishes. Side dishes. Lauk pauk sampingan. Dia berlainan dengan makanan Malaysia. Makanan Malaysia kita ada lauk yang betul-betul kita makan nasi dengan lauk. Lauk tu makanan utama kita. Tapi dekat Korea, nasi tu makanan utama dia.
Makanan sampingan-sampingan tu support nasi. Faham. Jadi makanan sampingan tu yang selalu yang datang dalam pinggan-pinggan kecil tu macam ada kacang, kimchi dan sebagainya. Jadi okey, Puan Linda sebelum ni memang tinggal di Korea. Ya, saya. Dan dari situ belajar mengenai makanan Korea. Sebelum ni dekat Sydney, lepas tu baru pergi ke Korea. So masa kat Sydney, Linda baru habis masters, baru habis sarjana ijazah sarjana kan. Lepas tu kerja dekat sini, 3 kerja. Salah satu kerja tu memang kerja dengan kedai bancan. So dia ada commercial kitchen yang memang jaga 17 outlet dan restoran di Sydney. So daripada pukul 12 pagi sampai pukul 8 pagi kita orang kerja, masak semua. Pukul 8 pagi tu van akan hantar pergi outlet-outlet. Dari situ yang Linda belajar pasal Korean food. Lepas tu suami Linda pula memang head chef. Lepas tu my late mother-in-law memang ada kedai bancan. Dari situ kenal dengan bancan. Oh, John tadi kalau nampak ya VT dimainkan tadi makanan tu sedap-sedap je Aduh, pilihan dia. Dah lapar pula. Tapi kita kena hormat orang puasa, John. Ya, betul. Linda sendiri berpuasa ya? Ya. Okey. Jadi Linda, kita nak tahu bagaimana timbulnya minat? Adakah disebabkan Linda sendiri menetap di Korea yang agak lama? Adakah itu menyebabkan timbulnya minat untuk membuat makanan Korea ni? Dia ada 2 sebab minat tu timbul. Nombor 1 sebab memang dah masuk dekat kedai tu masa kerja dulu kan. Dalam banyak kerja, I kerja office, lepas tu I kerja bancan tu part time je. Ujung-ujung jadi full time sebab minat. Nombor 1. Nombor 2 tu macam waktu tu macam cabaran sebab semua orang lain semua Korean, semua tak pandai cakap bahasa English walaupun di sini. So Linda seorang je bukan Korean yang belajar kat situ, yang kerja kat situ. So dia macam cabaran baru pula. Boleh tahan ni, interesting macam tu kan. Best juga belajar bahasa Korea, best juga makanan dia orang. Semua cara preparation dia, cara masak dia semua memang lain dengan cara kita. So macam dari situ timbul dia lah. Nombor 2 lagi reason dia sebab keluarga Linda daripada moyang ke nenek ke bapa memang dalam food industry. Itu dia John, ada setengah orang dia suka tengok drama Korea. Betul. Ni suka makanan Korea. Saya suka makanan Korea. Saya minat. Tapi kalau kita boleh tanya, kedai Puan Linda di Korea di bahagian mana? Chonan. Chonan tu ke mana? Dalam 30 minit dari Seoul. Kalau di Kuching? Kira macam semarahan dengan Kuching lah. Seoul tu Kuching, semarahan tu Chonan. Tak jauh sangat lah. Tak jauh sangat. Boleh drive. Okey, kita nak tahu apa antara cabaran utama pula sepanjang anda menyediakan makanan ini? Nombor 1 mungkin daripada segi sumber dia kan kalau berada di Sarawak ni. Cabaran dia sumber lah, bahan-bahan dia. Sebab banyakkan bahan tak ada kat sini. Dekat KL ada pula banyak pilihan. So itu 1. Nombor 2, orang tak kenal makanan Korea. So macam kita cakap kimchi, semua orang kenal kan kimchi. Semua orang tahu kimchi. Tapi orang tak tahu ada kimchi tu ada 1000 jenis kimchi. Dia ada radish kimchi, dia ada kimchi timun, kimchi chives, dia ada banyak jenis kimchi. Lepas tu daripada lain-lain tempat di Korea, dia menghasilkan lain jenis kimchi. Ada kimchi merah, ada kimchi putih. So benda-benda tu orang tak tahu. Jadi kalau Linda misalnya introduce menu baru, dia orang macam nak cuba tak? Adakah itu antara golongan senior citizen? Tak juga. Tak juga. Customer sekarang ni ada yang lain-lain age range dia memang jauh. Tak juga. Okey, faham. Okey, jadi kita nak tahu juga adakah dengan adanya penyanyi K-pop Korea, pelakon-pelakon Korea, drama-drama Korea yang semakin berkembang, memang one of the best di dunia. Adakah itu sedikit membantu perniagaan terutamanya dalam makanan Korea ni? Jadi ada influence lah. Mungkin drama ada membantu sikit sebab dia biasa tengok drama ataupun Running Man, biasa tengok drama tu dia orang akan makan some food, jadi dia orang macam makan apa tu, dia nak cuba juga. Memang ada sikit.
Itulah. Sebab saya kan kalau saya menonton drama Korea Jazz, mereka kan selalu pergi ke Korean barbecue lah, duduk makan the chicken lah. Saya pun cakap, sedap. Ke John sendiri yang pergi. Terus nak cari makanan Korea. Jadi itulah dia influence. Betul. Macam saya John, saya malam-malam tengok drama pun tengok dia makan mi, saya pun boleh pergi beli ramyeon. So tu kita katakan dia sedikit sebanyak influence. Dia memainkan peranan dekat sini. Jadi Linda, kita nak tahu sebab Linda sendiri pembuat makanan Korea. Apa antara makanan Korea yang mempunyai sejarah yang menarik yang mungkin ramai orang tempatan tak tahu? Tahu makan je. Tahu makan je. Banyak sebenarnya. Korea ni, dia come from a very rich culture. Dia thousands of years. Dia memang banyak sebenarnya. Saya bagi a few je lah kan. Okay. Salah satu dia, misalnya kimchi. Semua orang kenal kimchi kan. So di Korea kita ada 4 musim. Musim sejuk, musim spring, summer dengan tu. So makanan tu macam buah-buah dengan sayur-sayur tu dia keluar waktu spring. Waktu winter tak ada sayur langsung. So apa yang dia buat? Dia buat kajian untuk macam mana nak simpan sayur tu supaya dia boleh tahan masa musim sejuk nanti. Itu datangnya kimchi, dia awetkan supaya waktu sejuk tu, winter tu, dia boleh makan lagi sayur yang walaupun kat luar tu dah tak ada. Tu yang faktor ataupun tercetusnya inspirasi disebabkan cuaca dekat sana. Itu sejarahnya. Kalau dekat sini kita ada sejuk dan panas je kan. Ya, sini tak, kita sini tak ada salji. hujan je. Hujan. Musim hujan, musim banjir, musim jerebu. Okey, dan kita tahu juga yang kita faham Puan Linda sebenarnya buka bisnes dekat sini iaitu Gangnam Bachan ini dimulakan sebab Puan Linda tidak boleh balik ke Korea disebabkan oleh daerah PKP tak boleh nak merentas. Tak boleh rentas daerah semua tu. Jadi boleh kongsikan sedikit apakah yang dilakukan oleh Puan pada saat tersebut sehingga sekarang ini mendapat membuka sebuah perniagaan. Sebenarnya datang sini ada cuti dengan anak-anak. So dari Korea tu datang sini, lepas tu tiba-tiba pula COVID-19 datang, lepas tu kes pun makin meningkat, tiba-tiba MCO. Dah MCO tu, kita orang takutlah nak naik kapal terbang nak balik. Sebab dengan budak-budak dia bukan boleh tahan pakai mask lama-lama kan. Jadi kita tahan je kat sini. Sejak kita kat sini, kawan-kawan, keluarga semua tanya pasal makanan Korea. Seorang-seorang datang kat rumah, seorang-seorang datang kat rumah, minta makanan ni, minta makanan tu. Lepas tu bawa lagi kawan-kawan lain. Lepas tu hujung-hujung Linda cakap, okey tak apa, kalau nak boleh kita charge. Itu yang start dia. Lepas tu adalah kawan yang rapat, Zaza dengan Inas. Diorang dua yang bagi inspirasi untuk start sekarang, buka je makanan Korea tu. So diorang sekarang ni part as our team lah, dia jadi sales manager, our sales manager kat Gangnam Bachan. Ada hikmahnya John, tersadai dekat sini, tiba-tiba boleh buka bisnes. Sudah lebih 1 tahun dah bercuti di Kuching ni. Daripada MCO agak lama MCO 2020. Jadi macam mana kalau ada pelanggan yang mungkin nak melihat menu-menu ataupun nak melakukan tempahan makanan? Di Facebook page kami actually sekarang ni memang home business saja. So dekat Facebook ada Instagram tapi Facebook lebih lengkap lah. So menu kita orang biasanya banchan yang memang permanent menu, kita ada bulgogi beef, memang marinated, ready stock at any time. You boleh barbecue sendiri kat rumah, buat Korean barbecue, ataupun you boleh suruh kita masak dulu, lepas tu kita boleh pan fry and then bagilah. Itu satu. Satu lagi kita ada kimchi cucumber, oyster bagi nama dia. Ada kimchi bechu, kimchi cabbage. Ada myeochi bokum, anchovy, sweet and sour anchovy. Yang tu memang permanent menu. Kita ada kimbap platter juga. Ada 70 pieces, one big pieces itu. Apa Facebook page? Gangnam Bachan. Gangnam Bachan. Lepas tu kita nak bukalah lepas tu. Order untuk buka puasa petang ni. Dan juga John, kita nak tahu juga pendapat Linda sendiri. Apa specialnya ataupun perbezaannya makanan Korea dengan makanan tempatan kita di Sarawak ni. Kita nak tahu lebih lanjut. Jadi kita kena berehat dahulu John. Betul, rehat dulu. Tenang. Relax dulu, kita jumpa selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia.
Ya, baiklah, kita dah berada di blok yang terakhir di segmen Sejahtera Asia. Yap. Kita masih lagi bersama dengan Puan Linda, ya, iaitu pembuat makanan Korea. Jadi kita nak tahu pandangan Puan Linda, apakah perbezaan utama terhadap makanan Korea dan juga makanan tempatan ni bagi Puan Linda sendiri? Bagi saya, I think it's about culture lah. Culture tu sendiri. Kalau kita kat Malaysia ni, kita tanya kawan kita, dah makan belum? Sedap tak? That's the first question kita akan tanya kan. Kalau kat Korea, kalau food is served there, what is this for? Apa health benefit dia? So cara dia orang tu lain sikit. Kita tengok sedap tak sedap. Dia orang tengok ni untuk apa. Okey. Jadi setiap makanan tu memang ada khasiat dia. Memang ada sebab dia. For example, misalnya kan, kalau orang tu tak boleh nak tidur, so dia pakai samchu, cabbage wrap. So cabbage tu boleh tolong tidur. Kalau orang tu tak cukup tenaga, dia pakai eel. Yes, setiap makanan tu ada sebabnya dia bagi. Okey. Special juga, saya baru tahu, John. Saya pun baru tahu. Kalau kita tanya dah makan sedap tak, John? Tapi kalau dekat Korea dia tanya apa jenis makanan. Kalau saya jadi chef dekat sana memang saya habis kalau tak belajar dulu. Kena tahu culture mereka ni. Jadi bagaimana penerimaan orang ramai di sekitar Kuching apabila firstnya anda membuat makanan Korea? Mula-mula tu rasanya kebanyakan orang kalau dia fikir makanan Korea, dia fikir pedas. Dia teringat dengan Samyang challenge. So ni sekarang ni nak cakap perkataan tu ada challenge, ada sebab dia ada challenge tu. Sebab dia memang challenge. Memang kalau pedas. dekat Korea tu, kalau Linda lah, kawan-kawan Linda dengan keluarga sekali, daripada 10 orang, mungkin 2 orang je boleh makan pedas macam tu. Yang lain 8 orang memang tak boleh makan. Suami Linda sendiri pun kurang pedas daripada Linda. Linda makan belacan kan, dia tak boleh makan, pedas sangat. So, it's a challenge for a reason lah orang cakap kan. Yes. So, orang pun was-was. Sekali tu ada sekali orang tanya, Kak Linda, boleh order kimchi tak? Okey. Boleh buat ekstra pedas tak? Linda terus macam mana kimchi ekstra pedas? Sebab kimchi tak sepatutnya pedas. So, dia orang tak tahu. So, satu, I come out with weekly menu. Yang tiap minggu, I perkenalkan lagi menu baru. Perkenalkan lagi menu-menu. Biar bagi kesedaran kepada komuniti, macam inilah rasa dia Korean punya food. Tak semestinya pedas, banyak lagi pilihan. Weekly menu. Tapi itulah saya penggemar makanan pedas sebenarnya ni, Jess. Saya pun sama. Saya suka spicy food. Pedas, betul. Kalau makanan tu tak pedas, tak sedap bagi saya. Tapi itulah ada beberapa jenis makanan yang mungkin memang tidak untuk menjadikan pedas seperti kimchi yang Puan Linda cakap tadi. Baik, Puan Linda, kita tahu juga di Kuching terdapat beberapa restoran Korea yang menyajikan makanan Korea. Jadi apakah antara kelebihan ataupun kelainan makanan Puan Linda ataupun differentiator yang Puan Linda bawakan untuk Gangnam Banchan ini? Ada 3 differentiator or unique selling proposition yang Gangnam Banchan ada. Nombor 1, the taste is original. Sebab memang Linda tinggal dengan Korean community, memang makan makanan Korea tiap-tiap hari. Belacan apa dah lama tinggalkan sebab dah jauh kan. So I know the taste. Kita memang tahu original taste dia. Itu 1. Nombor 2, makanan produk tu halal. Kebanyakan makanan Korea mungkin tak halal. Banyak orang takut kalau makanan tu Korea tu halal ke tak halal. So kita bawa makanan yang halal. Kita pastikan produk-produk yang kita bawa memang datang daripada unsur-unsur yang halal atau semua yang halal. Itu nombor 2. Nombor 3, sebab experience dalam commercial kitchen dan kitchen industry, because Linda sebelum ni memang kerja dekat Sydney dengan Korea memang dalam commercial kitchen. Bukan kedai-kedai biasa, memang macam factory untuk makanan-makanan. Tapi sekarang ni kalau untuk Puan Linda sendiri, sekarang ni kalau nak order, tak boleh melalui Foodpanda ke GrabFood ke? Belum lagi. Sebenarnya kita ni baru je start tau. Lepas tu tiba-tiba jadi trend. Tak tahu kenapa. Baru start je. Baru sebulan lebih sebenarnya. Lepas tu we are getting orders sampai 60 sehari. Maksudnya memang terbukti sedap lah tu, John. Rezeki. Mungkin di masa akan datang Puan Linda ada terfikir untuk menggunakan aplikasi tersebut. Ada? Boleh, tapi yang saya tahu sebab adik saya pun dalam bisnes ni juga, dia ambil masa untuk apply dan ada dia punya requirement dia. Boleh juga, we are looking into that. Okay, adik pun juga dalam industri food. Abang pun. Kita boleh kongsikan mereka hasilkan makanan jenis apa?
Malaysian lah, makanan Malaysian food lah. Hmm. Oh, Malaysia. okey. Local lah, local food. Local food. Mereka ada kedai sendiri juga. Ya. Oh, Linda sendiri menghasilkan makanan Korea, lepas tu adik-beradik dia menghasilkan makanan tempatan. Ya. Wow, balance di situ John. Keluarga mereka memang semua food F&B business ni. Baik, selain daripada menggunakan aplikasi contohnya tadi GrabFood, Foodpanda, mungkin di masa akan datang apa lagi perancangan yang Puan Linda akan lakukan? Okay, sekarang ni yang Nina boleh cakap, kita boleh merancang tapi cuma Tuhan yang boleh menentukan. Sebab rancangannya, I boleh sebut je, kita tengoklah macam mana kalau menjadi ke tak, bergantung dengan Tuhan ya. Satu, sekarang ni memang ada tengok Foodpanda dengan dengan GrabFood. Tapi Linda sekarang ni nak tengok shopping Lazada dulu. So sekarang kita dah ada vacuum pack machine. Yes. Mesin tu baru je kita procure. So kita nak hantar kimchi, nak hantar anchovy tu seluruh Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak buat resepi-resepi free of charge dekat YouTube. So some food tu memang boleh buat sendiri kat rumah. Tak payah nak order. Macam roti bakar. Kalau you order daripada I pun, I hantar you dah sejuk, dah tak sedap. Betul. So you boleh buat sendiri. So I ajar. So malam tadi baru je I hantar, letak satu video cara masak tu kat rumah. Dalam 15 minit je dah siap. So simple, easy. Topoki I nak buat juga, macam mana buat topoki. Cara betul and letak gitu. I want to share recipe. Sebab visi Gangnam Mancan ni kita nak bagi kesedaran kepada community. This is Korean food. Ya, betul. Wow, penggunaan untuk membuat video ni sebenarnya memang satu inisiatif yang bagus John. Sebab kita boleh post dekat social media, boleh letak kat YouTube. Betul. Semua orang guna gadget sekarang ni. Situlah ada video dekat YouTube. Apa YouTube page? Gangnam Mancan. Gangnam Mancan juga. Boleh juga kita saksikan. Terima kasih sekali lagi Puan Linda atas perkongsian yang dikongsikan hari ini. Dan itulah dah lapar dah. Tapi Dah apa? lapar ya, dah ada bunyi Tunggu perut. sampai Sabar puasa. Berbuka sabar sama-sama. sampai petang ni nanti. Jadi itu saja antara apa yang kita kongsikan pada hari ini di Sejahtera Asia. Terima kasih kami ucapkan kepada anda. Dan jangan lupa juga esok temu janji kita seperti biasa 7.30 pagi. Esok saya bersama dengan Ghazali Zawawi dalam Sejahtera Asia. Baik, jadi sampai di sini saja. Saya Jonathan Ding. Dan saya Jessica John. Jumpa lagi di masa yang akan datang hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Jaga diri, jaga SOP. Bye-bye.